Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam Ihya Ramadan Talk Series yang bertajuk Memberi. Apa khabar semua? Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini. Kepada anda yang belum mengikuti kami, jangan lupa untuk ikuti kami di akaun Facebook Ansara Cawangan Taiping ACT. Tidak lupa juga kepada akaun Instagram dan Twitter Ansara Taiping serta channel YouTube rasmi kami Ansara Taiping. Untuk info-info perkembangan terkini Ansara Taiping dan sekiranya anda belum daftar sebagai ahli Ansara Taiping, anda bolehlah berbuat sedemikian di laman web www.myansara.org. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan majlis pada petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Pertama sekali, saya ingin ucapan ribuan terima kasih pada rakan strategik Ansara Taiping, Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Badan Dakwah Darahani, Pembimbing Rakan Sebaya ELKA System, PNF Energy dan C-True Studio. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu undangan kita, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adam Mukhlis bin Khairul Anwar, batch SPM 2022. Jawatan kini saya memegang jawatan sebagai Setiausaha 1 Badan Dakwah dan Rohani. Rakan-rakan penonton semua, pada hari ini kita sangat beruntung kerana bersama-sama dengan kita ialah tamu khas kita, Ustazah Nurini binti Rahmat, batch 05. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada petang ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Ustazah Nurini untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Memberi. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya tanpa bantuan daripada Allah, Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pengetua, timbalan-timbalan pengetua, ketua-ketua jabatan, para guru, para staf, ahli-ahli Ansara Taiping yang hadir, hadirin dan hadirat serta para pelajar Form 4 dan Form 5 MRSM Taiping. Okey, masih belum terlambat rasanya untuk saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator kita, Adam Mukhlis. Pada hari ini saya juga terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk berkongsi bual bicara pada petang ni. Tajuk yang telah diberikan kepada saya seperti yang dikatakan oleh moderator tadi adalah topik memberi. Dan sebelum saya kongsikan apa yang kita nak ulas pada hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan dahulu diri saya. Okay, nama saya adalah Nurini binti Rahmat. Saya merupakan bekas pelajar MRSM Taiping SPM Batch 2005. Okey, selepas habis SPM, saya melanjutkan pelajaran saya ke Kolej Matrikulasi Melaka dan seterusnya memegang ijazah sarjana muda Kepujian Teknologi Polimer di UiTM Shah Alam. Habis belajar, saya terus bekerja di dalam bidang automotive engineering daripada tahun 2010 sehingga 2018. Selepas tu 2018 saya tukar saya punya profession kepada co-way expert health planner ataupun dalam bidang sales, dan sehingga hari ini dan asbab masya-Allah tabarakallah daripada PKP, lama yang kita PKP kan. Daripada PKP ni saya secara seriusnya menjadi salah seorang pembimbing Al-Quran bertauliah di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Okay, here I am. Saya lah Nurini binti Rahmat. Kita nak kembali kepada topik yang kita nak bincangkan hari ini. Okay, saya sharekan dahulu skrin. Okay,
So hari ni saya diberi topik iaitu memberi. Okey, pertama sekali kita nak memberikan takrif memberi. Biasanya apa yang kita faham daripada memberi? So memberi ni adalah menyerahkan hak kita kepada orang lain. Yang itu yang kita faham ataupun mungkin yang saya fahamlah apa yang dimaksudkan oleh ataupun apa yang dimaksudkan oleh memberi adalah menyerahkan mungkin sebahagian ataupun mungkin keseluruhan hak kita kepada orang lain, dan dia adalah bersifat material ataupun bersifat kebendaan. So maksudnya kat sini contoh kita ada sebiji apple dan kita memberi sebiji apple kita tu ataupun sebahagian apple yang kita ada tu kepada orang lain. Itu maksud memberi dengan bahasa yang lebih mudah lah. Okay, seterusnya. Bila kita bercakap tentang memberi dalam topik ataupun dalam takrif yang kebendaan, so kita akan rasa rugi sebab nilai yang kita ada, hak yang kita ada ni terpaksa diberikan kepada orang lain. So kita akan menjadikan salah satu rasa rugi itu sebagai sebab ataupun alasan untuk kita tidak memberi. So ada pelbagai sebenarnya alasan untuk kita tidak memberi, dan saya hanya nyatakan 3 alasan yang selalu dinyatakan. Yang pertama, rasa rugilah sebab hak kita dah bagi pada orang lain kan. So kita dah rasa macam susut nilai pada hak kita. Itu jika kita pandang dari sudut matematik lah. So 1 tolak dengan setengah mungkin, so tinggal setengah sahaja. So yang kedua adalah bila kita memberi, kita rasa macam orang tak hargai, orang tak berterima kasih pun. So kita menggunakan alasan orang tidak menghargai kita, buat apa kita nak memberi. Itu adalah alasan kenapa kita tidak memberi, yang kedua. Dan yang ketiga, kita selalu cakap kita tak ada apa-apa nak bagi apa ni, tak ada apa-apa nak bagi. So kita akan menggunakan alasan tersebut untuk tidak memberi. So ini adalah 3 alasan yang paling famous yang kita gunakan untuk kita menjadikan ataupun kita menyebabkan rasa memberi itu rasa macam berat sangat dekat diri kita. Okay. So konsep memberi sebenarnya kita kena buka otak kita, macam mana yang saya letakkan dekat bawah tu, buka otak kita, kita kena luaskan cara kita berfikir konsep memberi ni. So yang paling banyak memberi adalah of course lah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah ataupun salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna adalah Al-Karim, iaitu Maha Pemurah. So Allah akan memberikan segala-galanya kepada sesiapa sekalipun tanpa syarat. Memberi kepada orang yang beriman, memberi kepada orang tidak beriman, memberi kepada orang yang bersyukur, memberi kepada orang yang tidak bersyukur, memberi kepada orang yang tahu menghargai, memberi kepada sesiapa sahaja walaupun dia tak tahu menghargai. So apa salah satu dia ataupun terlalu banyaklah kalau kita nak listkan. So salah satu dia adalah ataupun beberapa dia adalah yang pertama, yang paling besar, yang paling penting saya selalu remind kat diri saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, itu yang selalu saya kena ingatkan diri saya, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita hari ni, kita dah dilahirkan, saya umur 34 tahun dah tahun ni, dah 34 tahun Allah bagi saya Islam. Saya dilahirkan dengan keluarga yang Islam, so kita semua insya-Allah, so kita dah diberikan pelbagai nikmat sebenarnya. So Allah Maha memberi. Kita diberi nikmat iman, kita diberi nikmat Islam, kita diberi nikmat umur. Walaupun mungkin pagi tadi kita bangun lambat, lepas tu dah bergegas dah nak pergi kelas, nak pergi kerja ke, nak pergi ke mana-mana sahaja. So kita mungkinlah solat subuh tu pun macam terpaksa ataupun kita rasa macam rushing. So Allah tetap memberi nikmat umur kepada kita. Tak ada macam kita dah, dia ni hamba ni dia tak bersyukur. So tak payah bagi dia hidup. Tak pernah. Allah tak pernah macam tu. So nikmat umur, nikmat kesihatan yang baik, walaupun kita bersyukur ke kita tak bersyukur ke, Allah masih lagi beri nikmat kita kesihatan yang baik insya-Allah. Mungkin kepada siapa-siapa yang kesihatan yang kurang baik, insya-Allah moga-moga Allah kembalikan kesembuhan dengan segera insya-Allah. Allah beri juga nikmat panca indera yang sempurna. So alhamdulillah kita diberi fizikal yang sempurna, panca indera yang sempurna untuk kita menjalani kehidupan kita dengan sempurna insya-Allah. So Allah bagi juga nikmat keluarga dan orang-orang sekeliling yang baik. Nikmat ni tak semua orang dapat. Tapi Allah tetap memberi kepada orang yang beriman dan juga orang tak beriman. So siapa-siapa pun boleh dapat nikmat keluarga, siapa-siapa pun boleh dapat nikmat orang sekeliling yang baik-baik. Dan juga kalau dari sudut belajar ataupun siapa-siapa sahaja, sebab proses pembelajaran memang takkan pernah habis.
So nikmat ilmu. Selagi mana kita hidup, setiap hari adalah proses pembelajaran. So Allah sentiasa memberikan nikmat ilmu kepada diri kita. So Allah Subhanahu Wa Taala adalah contoh yang paling agung lah untuk kita tengok, Maha memberi. So konsep memberi ni lah yang kita nak guna pakai dalam kehidupan kita seharian. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan maksud dia tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yang memberi adalah lebih baik daripada yang menerima. Tapi kita macam biasalah kan, kita orang biasa, kita orang awam, kita lebih suka orang bagi kat kita daripada kita bagi kat orang, betul tak? So sama juga, saya pun sama je. Tapi maksud dia, kita nak cerita dari segi konteks Islam, yang memberi mendapat lebih banyak kebaikan daripada yang menerima. Itu daripada riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, seterusnya. Selain daripada itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda daripada Jabir bin Abdullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. So kita berbalik kepada konsep memberi tadi kan. So kalau kita memberi dari sudut material semata-mata, mungkin kita akan cakap macam, oh tak ada duit nak bagi, tak ada benda nak bagi. So kita akan rasa macam kita tak ada apa-apa untuk dikongsikan. Macam alasan yang ketiga tadi itulah. Tapi cuba kita luaskan konteks pemberian tu. Dari pelbagai sudut kita boleh nampak, dari pelbagai sudut kita boleh memberi tanpa limit juga. Sebagaimana Allah Maha memberi, Allah Maha memberi kepada kita dan kita seharusnya memberi kepada orang lain juga. Dan juga memberi juga pada diri kita sendiri. Okey, ini adalah riwayat Al-Baihaqi. Okey, ada ayat, terlaju pula. Okey, ada ayat Al-Quran iaitu pada surah Al-Munafiqun pada surah yang ke-63 pada ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan maksud dia, dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. So ayat ni menceritakan tentang ada salah seorang daripada kita bila nak hampir kepada kematian, waktu tu kita akan cakap, ya Allah nanti stop dulu. Saya nak buat amal kebajikan, saya nak bersedekah, saya nak termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Tapi waktu tu dah tak ada masa dah. So selagi kita ada masa, selagi kita ada upaya, macam saya selalu remind diri saya, zikir yang paling saya suka adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya tanpa bantuan daripada Allah, Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. So zikir tu selalu mengingatkan diri saya memang tak ada apa daya pun yang kita boleh buat tanpa daripada bantuan daripada Allah. So sementara masih lagi ada upaya Allah bantu kita ni, selagi itulah kita boleh memberi sebanyak-banyaknya. So ayat ni juga mengingatkan diri saya sebab waktu PKP, kan lama kita PKP kan, 3 tahun kita PKP, almost 3 years. So waktu ni kita tak boleh bekerja, saya lah tak boleh bekerja, mungkin ramai lagi yang lain-lain pun tak boleh bekerja. So waktu tu ada banyak masa untuk kita muhasabah diri kita, apa benda yang kita nak buat. Maksud dia, saya fikir macam ni, sebab sebelum PKP kita terlalu sibuk dengan hal-hal bekerja, dengan hal-hal dunia, dengan hal-hal yang kita tak ada masa pun nak berfikir. So bila ada masa, saya berfikir, kalaulah Allah tarik nyawa saya sekarang, apa yang saya nak persembahkan nanti? Apa kebaikan, apa manfaat yang saya dah buat dekat orang lain yang saya nak cerita nanti dekat Allah, ya Allah aku dah buat sekian-sekian. Ada, tapi terlalu sedikit.
Sewaktu tu saya macam fikir, Masya Allah, saya nak bagi duit, saya tak berapa nak ada duit. Saya nak bagi barang, saya tak berapa nak ada bagi barang. Saya tak berapa nak ada barang. Saya nak buat solat sunat, saya malas juga kadang-kadang, Masya Allah, astagfirullahalazim. So saya more kepada benda-benda yang wajib. Kita more kepada tackle benda-benda yang wajib. Nak puasa sunat Isnin dengan Khamis, kadang-kadang orang ajak pergi makan, cancel puasa. So ada banyak perkara yang mungkin terbatas untuk kita buat. So bila jadi macam tu, saya fikir macam Allahu Akbar. Macam mana saya nak patah balik, macam mana saya nak pulang ke syurga, sebab kita lahir daripada syurga dan kita akan pulang ke syurga. Macam mana saya nak pulang kembali ke syurga kalau tak ada apa-apa persembahan yang cukup untuk saya bawa balik ke syurga. So saya ingatkan diri saya daripada situ, kenapa kita tak boleh nak memberi dengan lebih banyak? Sebab memberi ni sebenarnya sangat mudah untuk kita cuba, kalau kita cuba buka minda kita cuba buat benda yang ringan-ringan je. Tapi kita cuba buat sebanyak mungkin. Okey, contoh dia. Subhanallah. Okey, yang ini. So ini adalah cycle memberi yang saya drawkan. So Allah memberi kepada kita dan kita memberi kepada diri kita sendiri dan juga kita memberi kepada orang lain. So kalau kita memberi kepada diri kita sendiri dahulu, apa yang maksudnya kita memberi kepada diri kita sendiri? Yang pertama adalah hargai diri kita sendiri. Okey, kena hargai diri kita. Nuraini, you dah buat the best dah. You dah the best dah. So kita kena cakap dekat diri kita sebab sekarang ni, zaman sekarang ni high level of stress. So depression terlalu tinggi, anxiety terlalu tinggi. So kita sangat mudah untuk expose kepada tempat-tempat ataupun kepada benda-benda yang stres ni. So kita kena sentiasa hargai diri kita. Kita nak tunggu orang lain hargai mungkin tak tahulah bila kan. So mungkin orang pun kita tak tahu ikhlas ke tak. So kita kenal diri kita. Kita tahu apa yang kita buat. So tolong hargai diri sendiri, duduk depan cermin, cakap dengan diri sendiri, dah the best dah. Terima kasih sebab bertahan. Terima kasih sebab teruskan. So kena cakap benda tu, kena bagi kata-kata semangat kat diri kita sendiri. Itu yang kedua adalah doakan. Yang ni yang saya alhamdulillah beberapa tahun ni saya dah boleh istiqamah untuk doakan dan sedekahkan surah Al-Fatihah. Saya bukan nak cakap saya baik, saya pun sama je macam orang lain. Tapi maksudnya nak cakap, kenapa kita nak fikir benda yang terlalu besar sedangkan ada banyak perkara yang kecil-kecil kita boleh buat. Yang tak perlukan modal, yang tak perlukan effort yang perlu bersungguh-sungguh sangat pun. Just perlu doakan dan sedekahkan Al-Fatihah pada diri sendiri. Doakan kesejahteraan diri sendiri. So selalu saya lepas solat, lepas berdoa, saya akan doa, saya akan baca Al-Fatihah, saya cakap, Ya Allah, aku sedekahkan surah Al-Fatihah kepada diri aku sendiri. So, kita bacalah surah Al-Fatihah. Selain daripada tu, kita memberi juga pada diri kita sendiri dengan berolahraga. Jaga kesihatan kita. Badan kita adalah pinjaman daripada Allah. So, kita kena jaga betul-betul. Kita kena make sure yang kita sentiasa dalam keadaan yang sihat untuk kita buat kita punya amal ibadat dengan lebih baik, untuk kita teruskan kita punya kehidupan dengan lebih baik. So itu adalah memberi kepada diri sendiri juga. Selain daripada itu, makan makanan yang baik. Ada banyak makanan dekat luar sana yang halal, cari yang halal dan baik. Sebab ada banyak makanan yang halal tapi kadang-kadang kurang baik. So bukan tak boleh makan, tapi kurangkan. Cuba pilih makanan yang lebih baik supaya, sebab ada banyak doktor juga memberitahu kan, pemakanan sangat memainkan peranan dari segi emosi juga. So kita nak kontrol kita punya emotional dengan cara makan yang lebih baik lah, makan iklim ke, so makanan yang lebih baik. So ini adalah contoh-contoh yang kita boleh beri kepada diri kita. So konsep memberi bukan hanya kepada orang lain tapi mesti dimulakan kepada diri kita. Sayang diri kita dahulu, baru kita boleh sayang orang lain. Okay. Kalau kita memberi kepada orang lain pula, kita ambil yang mudah-mudah. Yang pertama, dah alang-alang kita baca Al-Fatihah untuk diri kita kan. So kita cuba juga, cuba kita mulakan hari ni, kalau mungkin yang pertama kali mendengar, cuba kita panjangkan doa kita sedikit, tambah sikit je lagi ayat. Ya Allah,
aku hadiahkan surah Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada seluruh ahli keluarga baginda, kepada para mujahid dan mujahidah, kepada alim ulama, dan aku sedekahkan surah Al-Fatihah ini kepada diri aku sendiri ya Allah, kepada mak ayah aku ya Allah, kepada ahli keluarga aku ya Allah, kepada guru-guru aku ya Allah, kepada seluruh muslimin dan muslimat. Kita kena faham maksud muslimin dan muslimat ialah bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. So kalau kita dah boleh menyatakan ayat tu sahaja, so kita sebenarnya dah memberikan Al-Fatihah kepada umat Nabi Adam sehinggalah sekarang. So itu dah Masya Allah banyak dah kita bagi kepada orang lain kan. Sudah alang-alang just tambah lagi satu sentence sahaja untuk kita perbanyakkan lagi, perbesarkan lagi kita punya konsep memberi. Selain daripada itu, ucapkan kata yang baik-baik kepada semua orang yang kita jumpa. Kita takkan tahu, kita tak pernah tahu dengan siapa kita berjumpa, kita tak pernah tahu dengan siapa dia nanti. Sebab kadang-kadang mungkin dekat sekolah kita form 4 dengan form 5 kan, senior dengan junior ke kan. So rasa macam, oh aku senior, itu junior. So kita akan macam kerek sikit. So tapi kena gunakan ucapan kata-kata yang lebih baik. Sebab kata-kata ni sangat mendalam. So kalau sekali kita sakitkan hati orang, orang akan ingat sampai dia mati. Selagi mana dia tak maafkan kita, selagi itulah dosa tu dia tak akan terhapus. Dosa lain Allah akan ampun. Tapi dosa daripada menyakitkan orang adalah orang tu sendiri kena ampunkan dosa kita. So tolong jaga kata-kata yang baik ni. Ucapkan kata-kata yang baik. Cakap yang baik-baik. Gembirakan hati orang lain. Itu juga memberi. Memberi salam dan senyum. So senyum pun senang je kan. Senyum kan sedekah kan, kita selalu dengar senyum sedekah. So senyum je. Tapi jangan senyum seorang-seorang. Nanti kan macam lain macam pula. Bagi salam kat semua orang Islam. Siapa-siapa sahaja. Tapi biasalah kalau macam saya pun, saya masih lagi susah sikit untuk memberi salam kepada strangers. Tapi sebaik-baik orang Islam adalah yang memberi salam kepada orang yang kenal dan tidak kenal. Maksudnya orang yang kenal dan juga orang strangers. So kita memberi salam, ucapkan dan doakan kesejahteraan. Okey, kemudian berikan kemaafan. Bukan mudah untuk memberikan kemaafan. Orang selalu cakap, Ustaz selalu cakap setiap malam maafkan semua orang. Saya tahu bukan senang, saya pun saya tengah tarbiyah juga diri saya. Maafkan semua orang. Itu juga memberi. Itu sangat besar manfaat dia. Sebenarnya bila kita maafkan orang, sebenarnya bukan untuk orang tu punya benefit. Walaupun dia jahat, dia buat jahat kat kita, bukan maksudnya kita aku tak nak maafkan kau. Bukannya maksudnya kita maafkan dia sebab kita bukannya dia yang dapat dia punya benefit tu, sebenarnya benefit dekat diri kita. Saya selalu cakap kat diri saya nak hidup dengan lebih tenang. Cara dia apa? Salah satu dia adalah memberikan kemaafan. So cuba kepada siapa-siapa yang ada rasa orang-orang yang kita tak suka tu kan, cuba cakap kat diri kita, ya Allah, aku maafkan segala benda yang dia buat kat aku. Cuba ikhlaskan. Hari-hari kita cakap, lama-lama insya-Allah cuba ikhlas. Mungkin bukan mudah makan masa, tapi insya-Allah boleh insya-Allah. Selain daripada itu, berkongsi ilmu pun adalah memberi. Kita dekat sekolah kan, so kita mahir fizik, kita boleh ajar kawan yang kurang mahir pada fizik. Kita mahir matematik, kita boleh ajar kepada itu. Itu pun juga adalah amal jariah. Amal jariah adalah memberi juga. So selagi mana kita ajar ke orang, selagi mana dia gunakan ilmu tu, Masya Allah berpanjangan ilmu tu. So kita sentiasa rasa macam berlumba-lumba. Jangan compete dengan orang lain, compete dengan diri kita. Compete dengan diri kita, mungkin dulu sebelum ni kita rasa berat sangat mulut kita nak memberi. Nak memberi salam berat, kita nak senyum pun berat, nak berkongsi ilmu pun berat. Sekarang kita cuba lembutkan hati kita, pujuk diri kita. Apa yang kita nak bawa nanti bila balik, nanti jumpa Allah, nanti dekat akhirat, nanti Allah tanya kita buat apa. So kita boleh tunjuk, ya Allah, waktu aku hidup hari tu kan aku kongsi sekian. So at least kita ada benda untuk kita persembahkan dekat Allah nanti. Okay, so kita kena besarkan konsep pemberian tu lah. So yang terakhir adalah orang pertama yang mendapat manfaat daripada suatu kebaikan adalah orang yang melakukannya. Begitu juga orang pertama yang mendapat keburukan bila kita buat sesuatu perkara adalah orang yang melakukannya. Okay. Saya ambil satu cerita yang ini, ayat ini adalah dikongsikan oleh Dr. Al-Qarni, iaitu salah seorang penulis tersohor. Okey. Habis untuk itu saya nak kongsikan satu cerita berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam.
Waktu tu ada orang biasalah kan, so bila Nabi adalah orang yang tak suka, macam kita jugalah, kita bukan Nabi lah, maksudnya kita orang yang macam mungkin kita rasa macam baik sikit, kita baiklah macam mana pun, even Nabi Muhammad SAW yang paling baik dalam dunia ni pun tetap ada orang tak suka. So sama jugalah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. So bila ada orang-orang yang tak suka ni datang berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, so dia menghina, mengeji, cakap benda yang tak elok dekat Nabi Musa. Begitu begini, begitu begini. Habis dia cakap, kemudian Nabi Musa reply, jazakumullahu khairan, kepada mereka yang mengeji dia tu. So untuk pengikut Nabi Musa ni peliklah, terkejut. Orang tu tengah kutuk kita, kenapa kita pergi cakap macam tu pula, kita doakan yang baik-baik pula untuk dia. So bila yang orang mengeji, yang orang tak suka tu beredar, so pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam ni pun tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, mengapa engkau doakan mereka sedangkan mereka tengah mengejimu? So apa yang Nabi Musa cakap, sesungguhnya apa yang keluar daripada mulut kita adalah benda yang ada dalam hati kita. So jika dalam hati kita kotor, itulah yang keluar. Aku mencari apa yang ada dalam hati aku. Tapi apa yang keluar adalah perkataan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Ya Allah, Masya Allah. So kita nak jadi sebaik tu macam mungkinlah macam jauh lagi kan. Tapi kita at least kita berusaha untuk ke arah tu. Maksudnya kita berusaha untuk memberi lebih banyak kebaikan kepada diri kita dan juga kepada orang lain. So saya rasa cukuplah setakat itu perkongsian saya berkenaan dengan topik memberi. Saya harapkan perkongsian ini dapat membuka minda kita supaya kita lebih faham apa yang dimaksudkan dengan memberi, bukan hanya sekadar memberi secara material sahaja. Wallahu alam. So ada soalan ke? Alamak, saya tak dengarlah suara Adam. Kejap. Oh, kenapa saya tak dengar? Saya tak dengar. Macam mana saya nak buat? Apa yang saya perlu buat? Tolong guide saya apa yang saya perlu buat. Sekejap Ustazah. Adam, Okey, boleh. Okey. Adam tak dengar Adam. Tak dengar Adam. Saya ingatkan saya seorang tu yang tak dengar. Okey. Dia dengar je. Tiga pun tak dengar. Adam tak dengar. Tak apa kot, sementara Adam keluar dan betulkan tu, saya bacakan satu soalan untuk Ustazah. Okey, boleh, silakan. Okey, kejap saya ambil satu soalan. Okey, satu soalan daripada Kristina. Assalamualaikum Ustazah, saya Kristina dari 503. Saya ada soalan, macam mana saya nak hargai diri sendiri kalau kita dah terbiasa dikelilingi dengan surrounding yang negatif? Okey, saya jawab Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Kristina. Bukan Kristina seorang je yang macam tu. Saya pun kadang-kadang kita, benda tu adalah environment kan. So, okey, dalam Islam, untuk berubah, kita kena lakukan satu perkara. Sebelum berubah, bukan selepas berubah sebelum berubah. Sebelum berubah, kita dah kena cari environment yang membantu. So kalau kita rasakan environment kita adalah toxic environment, sorry kalau saya katakan toxic environment, so toxic environment ni akan menjadikan kita susah nak hargai diri kita. So tolong cuba keluar daripada situ. Maksudnya janganlah wah aku tak nak kawan kau. Jangan cakap macam tu. So maksudnya kita cuba dekat dengan orang yang boleh membantu kita, orang yang boleh ingatkan kita untuk hargai diri kita sendiri. Sebab dekat dalam Islam pun Rasulullah pun pernah bagi tahu kan yang kalau kita berkawan dengan tukang besi, kita akan dapat haba besi tu. So kalau kita berkawan dengan orang yang tukang wangi, orang yang buat minyak wangi, kita akan dapat bau-bauan yang wangi tu. So environment sangat penting
untuk kita hargai diri kita, sebab saya pun ada juga yang bagi tahu kat saya, yang bercerita mengadu dekat saya yang macam dia susah sangat nak menghargai diri dia. Dia selalu rasa yang dia loser. Dia selalu rasa yang dia macam tak ada apa-apa, yang dia rasa down, dia rasa rendah diri, low self esteem. So kita cuba pandang diri kita, ini adalah ciptaan yang sebaik-baik ciptaan. So Allah ada ciptakan kita sebaik-baik ciptaan. So hargai diri kita. Kalau Allah tarik nyawa kita sekarang, apa benda yang kita nak buat balik? Itu yang selalu ingatkan diri kita. So hargai diri kita. Sekarang ni pinjaman kan? So kita bila pinjam barang orang, kita kena hargai pinjaman tu. So kalau kita tak boleh hargai diri kita, maksudnya kita tak hargai pinjaman kita. So cuba ubah, cuba berkawan dengan kawan-kawan yang dapat membantu kita untuk hargai diri kita. Dan yang paling penting yang kena kuat adalah diri kita lah. Yang kena kuat diri kita. Sebab yang orang cakap lah apa pun. Walau kalau katalah kita berkawan dengan orang yang pandai menghargai diri sendiri pun, so kita nak cuba ikut, kadang-kadang kita punya diri tak kuat untuk kita push diri kita, bagi semangat kat diri kita. So tolong kuatkan semangat, tolong cakap depan cermin, yang saya selalu praktis, saya selalu suruh orang buat, duduk depan cermin cakap kat diri sendiri. Tak apa, kau okey sebenarnya, kau bagus sebenarnya, it's okay. Tak payah compete dengan siapa-siapa. Kena cakap macam tu selalu. So moga-moga bermanfaat lah, kita cuba. Okey, insyaAllah. Baiklah Ustazah, boleh dengar suara saya? Boleh, Alhamdulillah. Okey Adam. Okey, ada lagi soalan daripada Zafran 508. Bagaimanakah kita nak didik hati supaya kita sedekah dengan ikhlas bila orang puji kita? Okey. Biasalah, kita pun orang biasa kan. So yang pertama ikhlas. So ikhlas ni pun dekat dalam Islam pun bagi tahu. Ikhlas ni kita tak boleh nak gambarkan macam mana, sebab dia adalah semut hitam yang berada di atas batu yang hitam pada waktu malam. So memang tak nampak. So kalau kita nak cerita pasal ikhlas ni, yang pertama kalau kita nak cerita diri kita lah. So kita memang tak susah, maksudnya susah nak bagi tahu ikhlas macam mana. Even kalau kita berdoa sekalipun, tak payah orang puji lah kita berdoa. Kalau kita berdoa, kita cakap, ya Allah berilah aku syurga ya Allah. Maksudnya kita tak cukup ikhlas lagi tu bila kita buat. Maksudnya kita memberi kan, kita cakap ya Allah aku buat ni bagi aku syurga ya Allah. Tu tak ikhlas lagi tu. So kita nak define ikhlas tu, dia ada banyak level dia. Tapi cukuplah kalau kata orang puji kita, kita kena ingat dalam otak kita apa yang kita nak. Kalau kita nak orang puji, kita akan dapat orang puji je lah. So rugilah dekat situ sebab kita tak dapat apa-apa reward daripada Allah kan. So kita niatkan lillahi ta'ala, so bila kita rasa macam kembang tu kan. So kita macam ingat balik, ya Allah astagfirullahalazim. So kadang-kadang saya suka buat lawak. Saya macam kalau orang puji tu kan, betul saya cakap ush, astagfirullahalazim. So kita biasakan lafazkan di mulut benda tu. So lama-lama insya-Allah lah benda tu slowly. So kita cakap lah ikhlas ni susah sikit lah, tapi kita cuba step by step. Okay, harap-harap menjawab lah soalan tu. Saya rasa ada lagi boleh jawab soalan terakhir daripada Ahzab kelas 503. Pada pendapat Ustazah, wajarkah kita berasa sedih atau terasa hati sekiranya apa yang kita berikan tak dapat penghargaan atau tak ada orang ucapkan terima kasih? Sebab kadang-kadang kita mencuba untuk ikhlas, tapi lumrah hati manusia mesti ada terdetik rasa nak dihargai juga. Okey, faham. Saya pun rasai benda yang sama je. Kita manusia biasa kan. So memang kita diciptakan ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa pelbagai perasaan. So Allah memang ciptakan kita berserta dengan perasaan. So tak salah untuk kita rasa pelbagai perasaan tu. Tapi kita kena pujuk diri kita lah. Saya selalu pujuk diri saya bila saya buat. Saya rasa dah buat the best dah. Tapi orang masih tak hargai. Masih lagi orang pandang dari sudut yang berbeza. So benda tu berlaku bukan saja, maksudnya berlaku di mana-mana. Even kita membesar lagi, banyak lagi benda yang challenging yang kita akan facing. So kita memang akan face benda ni selalu. So kita kena, saya cakap jati diri kita kena kuat. Kita kena pujuk hati kita. Kita adalah best friend diri kita. Kita kena cakap kat diri kita, it's okay, tak apa. Allah tahu apa yang kau buat. Allah tahu, Allah ada di mana-mana. Maksudnya Allah memang sentiasa ada dengan kita. So kita memanglah kita, of course lah, siapa yang tak suka kepada penghargaan kan, siapa yang tak suka kepada orang cakap terima kasih. Tapi kita kena ingat, kita kalau nakkan penghargaan maksudnya kita tak betul-betul buat lillah ta'ala Allah lah.
Kita tak lillahi ta'ala. So kita tak betul-betul, sebab kita bila kita buat satu perkara, apa sahaja yang kita buat, bila kita niatkan kepada Allah, dia adalah ibadah. So kalau kita buat tapi niat kita nak dapatkan orang cakap terima kasih, dia tu tak terima kasih lah, aku bagi benda ni tak terima kasih pun. So maksudnya kita buat bukan kerana Allah lah. So itu maksudnya kalau kita rasa macam tu, kita nak dia terima kasih dan kita tak dapat pahala, worth ke ataupun berbaloi ke untuk dapatkan ucapan terima kasih tu tapi tak dapat pahala, tapi tak dapat maksudnya reward daripada Allah. Kita nak dapatkan redha Allah kan, kita nak masuk, kita nak pulang semula ke syurga atas redha Allah. So kita nak dapatkan redha Allah, whatever orang buat sekalipun, cuba. Saya pun taklah baik sangat, kadang-kadang saya pun meletup jadi hijau juga. So maksudnya biasa, benda tu normal, it's normal, benda tu it's okay. Tapi jangan terlalu lama, jangan down sampai last kali kita tak nak buat apa-apa. Jangan. So keep doing the best. Kita buat the best of the best untuk diri kita. Kita jadi the best version of diri kita. Itu yang saya boleh katakan lah. Tapi rasa tu tetap akan ada. Tak apa, sabar. InsyaAllah ada ganjaran yang lebih baik, insyaAllah. Rasa kita dah sampai ke penghujungnya, masa pun tidak menyebelahi kita. Untuk soalan-soalan itu nanti saya akan tolong para pelajar untuk menjawabnya. Saya akan forward ke Ustazah. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustazah Norini binti Terima Ahmad kasih juga kerana sudi, kepada semua. kerana sudi untuk memberi perkongsian yang bermanfaat serta meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Tidak dilupakan juga sekali lagi, ribuan terima kasih, malahan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan strategik Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Badan Dakwah dan Rohani, Pembimbing Rakan Sebaya, LKA System, ENF Energy dan Citrus Studio. Baiklah para penonton, sekiranya anda ingin menonton kembali rakaman sesi ini, anda boleh berbuat sedemikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping dan di YouTube Ansara Taiping. Baiklah, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qas. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Selamat berbuka. Selamat berbuka Ustazah.